أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat bersama, bukan sahaja untuk melaksanakan perintah Allah. Sebenarnya dalam perintah Allah itu manafi'u kathir, ada banyak manfaat yang Allah jadikan dalam perintah-perintahnya. Tak ada satu pun yang kita buat ini faman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Yang kita buat ni semua adalah untuk kita. Allah wa huwal ghaniyyul hamid. Dia adalah Tuhan yang kaya dan terpuji. Dia tak berhajat pun dengan apa yang kita buat. Dan kita yang wa nahnul fuqara'u ila Allah, kitalah kelompok yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Oleh itu Allah atur semua benda, ibadah ke muamalah ke, adalah untuk kebaikan kita. Di subuh pagi ini kita datang berjemaah adalah sebagai suatu simbolik nak beritahu umat Islam tidak pernah lemah dari segi kesatuan. Mereka tidak boleh berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah peringat yang tu cukup banyak. Sebab tu semua momen kita dalam agama ini lebih kepada berjamaah. Hingga kan Nabi sebut hadis, talzamu jama'atam muslimin. Hendaklah kamu beriltizam, hendaklah kamu committed berada dalam jemaah. Kenapa disuruh berada dalam jemaah? Sebab jemaah ini menyebabkan kekuatan. Dan wal firqatul azab, pecah itu menjadikan azab. Sebab tu Allah suruh kita berjemaah ini dalam semua urusan beribadah. Tambah datang musim Ramadan, kita disuruh melakukan amalan solat sunat. Yang biasanya solat sunat ni individu, tapi bulan Ramadan ni solat sunat ini digalakkan berjamaah. Tandanya setiap hari umat Islam membina kekuatan sebab mereka berkumpul selalu. Takkanlah orang yang berkumpul selalu lebih lemah daripada mereka yang kurang berkumpul. Sepatutnya kita lebih kuat daripada orang lain. Itu basic asas. Dan kita tak boleh ada langsung unsur-unsur bergaduh. Tak boleh. Sebab Allah peringatkan, إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
Ingatlah dulu kamu bergaduh. Zaman Ansar dulu, Aus dan Khazraj bergaduh. Perang makan masa yang lama. Bergaduh kadang-kadang benda-benda remeh-temeh. Ambil contoh Arab ini senang, sebab Arab ini dia bergaduh selalu. Mereka berpecah, benda kecil pun mereka boleh bergaduh. Tapi datang Islam saja, fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati semua orang. Lepas tu tak ada dah pecah. Islam jadi kuat. Yahudi yang minoriti tak boleh menguasai majoriti. Ini konsep yang kita kena faham. Untuk minoriti menguasai majoriti, mesti divide and rule. Kena pecah baru boleh perintah. Itu cara dia. Saya teringat cerita di Fiji, tuan-tuan. Fiji ni dia macam kita lah. Negara dia sama lebih kurang kita. Dia adalah di bawah kolonial Inggeris. Dia pernah dijajah oleh Inggeris. Bila dia dijajah oleh Inggeris, Inggeris macam biasa, mana-mana daerah yang dia pergi, tuan-tuan, Inggeris ni dia bukan ketenteraan sangat, dia ekonomi. Tapi sebab nak jaga ekonomi dia pun menggunakan konsep askar. Company Hindia Timur Inggeris, KHTI, kalau tuan-tuan pernah dengar kan. Zaman kita ngaji sejarah dulu, tuan-tuan lari kelas, kawan-kawan kita lari kelas, saya lari kelas. Inilah diajar dalam sejarah. Rupanya yang mari berdagang di tempat kita bukan kerajaan, tapi company, sebab dia mencari sumber untuk dibawa balik ke negara dia. Dulu saya pernah buat satu video tajuk kenapa bendera kita sama dengan bendera Amerika. Siapa tiru siapa? Siapa tiru siapa? Semua untuk ingat bila nak merdeka dulu, kita pergi tiru bendera Amerika. Kita ambil jalur tu, merah putih itu, lalu kita kata kita tiru Amerika. Dan dulu bendera kita dibuat oleh satu orang Johor. Dia masuk pertandingan nak reka cipta bendera ini. Maka dia masukkan unsur-unsur negara Johor. Bulan bintang itu diambil bulan bintang Johor. Background dia warna biru. Dan kemudian dia ada jalur. Kemudian ditukar sampailah jadi macam sekarang ni. Bucu bintang jadi 14, mewakili 14 negeri. Jalur mewakili 14. Tapi tak ramai orang tanya, jalur tu ambil mana? Jalur itu Amerika ambil di mana? Kan? Jalur itu adalah berpunca daripada Nusantara. Jalur 14 tu adalah merupakan bendera kepada kerajaan Majapahit, tuan-tuan. Majapahit ada dua bendera. Satu sangsaka merah putih. Merah putih. Yang kedua lagi adalah, saya lupa namanya, dia jalur. Jalur itu memang dipasang di sepanjang lautan Asia Tenggara ni, tuan-tuan. Jadi Inggeris bila nak masuk berdagang, dia nak tunjuk dia tak mau lawan, dia pasang bendera merah putih tu. Sampai bila dia pergi ke Amerika, dia pakai bendera tu. Jadi di Amerika, dia ambil bendera itu dan dijadikan sebagai lambang negara kerana diingat itu bendera Inggeris. Itu bukan bendera Inggeris, itu adalah bendera Nusantara. Kenapa Inggeris ambil? Sebab mereka nak mudahkan perdagangan mereka. Mereka masuk ke sini pakai bendera tu. So bendera tu dia ambil mana? Bendera itu adalah bendera kerajaan Majapahit. Itu asal dia. Jadi kalau faham sejarah ni, fahamlah kita. Amerika tiru akan bendera Majapahit, yang bendera Majapahit itu dibawa oleh Inggeris kerana Inggeris nak selamat perdagangan, dia gantung bendera. Kalau orang faham konsep gantung bendera ni, tuan-tuan, masa belayar, kalau dia pakai bendera pirate, bendera lanun, orang kata dia lanun. Kalau pakai bendera sebuah wilayah, tandanya mereka bersama dengan wilayah tu. Inggeris masuk ke Asia Tenggara, dia nak tunjuk dia bersama, dia pakai bendera tu, tuan-tuan. Ini nak cerita kenapa asalnya bendera Amerika merah putih dan bendera kita juga merah putih. Kita tak tiru Amerika, kita memang stand atas bendera Majapahit dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan kata macam tak pernah dengar, memang tak ada siapa ajak pun ni, tuan-tuan.
Siapa nak ajak benda lagu ni? Tapi itulah, macam kita pergi Melaka lah. Saya pun tak faham kenapa orang Melaka pergi buat satu kapal, duduk tepi sungai. Kapal tu replika. Kapal tu adalah kapal Flor de Lama, kapal penjajah. Kenapa kapal itu menjadi hiasan di Melaka? Sepatut kapal Melayu yang dipanggil Jong, patut kapal itu lagi besar, lebih 3 kali ganda daripada Flor de Lama. Sepatut kapal itu yang duduk di Melaka, tuan-tuan. Hari ni katanya kapal Flor de Lama replika tu dah reput. Harap lepas ni mereka buang, jangan pergi ganti kapal Belanda pula, tuan-tuan. Gantilah dengan kapal Melayu kita, tuan-tuan. Kenapa saya cerita bab ini? Sebab nak tunjuk mereka cara untuk menawan kita adalah pecahkan kita, bagi kita berkelompok kecil. Saya balik pada cerita Fiji tadi. Fiji adalah wilayah yang dijajah oleh Inggeris, sama macam kita. Maka bila Fiji dijajah oleh Inggeris, tuan-tuan, macam biasa Inggeris datang nak ambil hasil. Maka cara nak ambil hasil itu, dia pun buat ladang, mereka buka lombong. Macam biasa orang tempatan tak mau kerja untuk Inggeris. Macam kita, yang orang cop kita Melayu malas ni, Melayu malas ni, apa dipanggil? The lazy native. Melayu malas ni, puncanya adalah apa dia? Puncanya Inggeris marah. Sebab bila mereka panggil orang Melayu untuk bekerja di lombong, orang Melayu memang tak lawan. Baik tuan, kami datang. Lepas tu tak main. Dia macam orang jemput makan kenduri, mai tak? Dia kata insya-Allah tu tak main dah. Tuan, maknanya macam itulah. Bila Inggeris tahu orang tempatan tak boleh, maka mereka terpaksa ambil imigran, orang-orang daripada India. Sama di Malaysia, sama di Fiji. Maka dia bawa masuk orang-orang imigran India untuk bekerja di ladang. Mula-mula masuk sikit. Warga tempatan seronoklah sebab masuk, mereka tak ada terlibat dengan Inggeris. Tapi lama kelamaan nak memenuhi tuntutan pekerjaan lombong yang banyak, ladang-ladang yang banyak, dibawa masuk orang-orang India ini. Sampai satu tahap di Fiji, orang-orang imigran India lebih ramai daripada warga tempatan. Maknanya Bumi Putra sikit, orang India imigran lagi ramai. 60% imigran, 40% orang tempatan. Inilah kaedah yang kita takut. Orang kata kita majoriti. Nak jadikan orang lain majoriti tak susah. Bawa masuk ramai-ramai, duduk dalam negara kita, sedap-sedap, jadi kita minoriti. Itu ya, dia tak susah, tuan. Dan Malaysia memang pernah jadi. Tahun 1934, sebelum tu, sebelum merdeka, orang Melayu 40%. Orang Cina campur orang India yang duduk di tanah air kita 60%, tuan-tuan. Cuma sebab dah kita merdeka, kebetulan orang Cina dia nak 2 anak, kita tak kira, pantang jumpa jadi anak, pantang jumpa jadi anak, pantang jadi anak jumpa, tuan-tuan. Jadi anak pun ramai. Jadi alhamdulillah kita jadi 70%. Bumi 70% kita di tanah air ni. Muslim 60%, tuan-tuan. Maka bila jadi demikian di Fiji, sampailah kemerdekaan. Kemerdekaan itu menyebabkan warga tempatan kembali jadi majoriti kerana diskat dah imigran daripada masuk. Sampailah merdeka tahun 70. Tak silap saya, Fiji merdeka tahun 70. Bila merdeka tahun 70, tuan-tuan, apa jadi? Bila merdeka tahun 70, orang-orang India ini disuruh pulang. Orang tempatan Bumi Putra kata, kena balik ya. Ini bukan tanah air kamu. Kamu kena pulang. Kamu tak boleh duduk di sini. Tapi orang-orang India ni kata apa? Kami tak boleh balik. Kami tak ada duit. Kalau nak balik, hantar kami pulang. Tapi kalau kami nak balik, kami tak ada duit. Dulu mari free, takkan balik kena tambang. Maka mereka pun diberikan warga negara. Sama konsep dengan Malaysia. Diberikan warga negara. Bila diberikan warga negara, tuan-tuan, orang-orang non-bumi, bukan Bumi Putra,
yang berada di Fiji 40% orang India. Warga negara ada IC, tuan-tuan, 40%. Cuma mereka tak ada masalah agama sebab semua mereka Kristian. Kan kebanyakan mereka Kristian, warga tempatan pun Kristian, yang datang tu pun orang India kebanyakan Kristian. Jadi akhir sekali apa jadi? Lama kelamaan tuan-tuan dah duduk di situ jadi warga negara sampai tahap boleh masuk politik. Bila mereka boleh masuk politik, mereka menubuhkan parti politik. Parti politik non-bumi, tuan-tuan. Parti politik berasaskan orang India Fiji. Maka berlaku pilihan raya. Parti-parti Bumi Putra kebanyakannya banyak parti, dan mereka bergaduh sama mereka. Mereka tidak bersatu. Mereka tak tahu siapa yang patut jadi Perdana Menteri. Mereka duk bergaduh. Puak pribumi ni bergaduh. Faham tak tuan-tuan? Melayu Fiji bergaduh. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Kan tak apa nak faham tuan. Mereka bergaduh sama mereka. Parti ni bergaduh dengan parti ni, tak mau bersatu. Parti India di Fiji satu. Mereka tak jadi 4, tak jadi 5. Mereka satu parti. Dan mereka mengekalkan kepartian mereka. Dan mereka nak, tak mau ada orang ganggu yang iktisam, berpegang teguh. Cerita ni bukan cerita politik. Oh, aku ni pun malah dengar cerita-cerita politik dah. Cerita ni, cerita jangan berpecah. Macam orang Kelantan kata, set kita jangan pecah. Gitu. Bila set kita jangan pecah, baru kuat tuan-tuan. Kalau set kita pecah, maka apa jadi di Fiji? Masuk pilihan raya 40% non-bumi, orang Fiji, warga negara Fiji, tapi asalnya imigran, dah bergenerasi mereka duduk di situ. Akhir sekali terjadilah menang parti minoriti mengatasi parti-parti bumi, menyebabkan Perdana Menteri Fiji pernah diangkat daripada orang India Fiji. Cerita tu apa? Cerita itulah yang nak tunjukkan pada kita main solat jemaah ni. Bukan main solat jemaah lengang-lengang kangkung kemudian balik happy. Tak ada. Main solat jemaah ni adalah apa? Simboliknya jangan berpecah belah dalam apa jua urusan. Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah, mereka menguasai Madinah apabila mereka pecahkan Aus dan Khazraj. Mula-mula Nabi bukan bercakap pasal solat. Solat tu nombor 2, nombor 3. Nabi bukan bercakap pasal haji. Nabi tak cakap pasal zakat. Mula-mula Nabi bercakap pasal apa? Nabi bercakap pasal wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nabi kukuhkan Aus dan Khazraj. Nabi buang salah faham mereka. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Ini bukan agenda sekadar nak bagi cukup makan sebab pindah duduk di Madinah, tapi ini agenda tak mau berpecah langsung. Walaupun kita berbeza pandangan, tapi kita tetap kena bersatu. Tiba-tiba tengah Aus dan Khazraj duduk bincang-bincang, sembang lepas mayang gitulah, duduk sembang. Ada mangkuk ayun seorang tu di tengah-tengah sembang. Dia pun tanya, dulu masa perang Aus dengan Khazraj siapa hebat? Dia tu Yahudi. Dia saja timbulkan suasana tu. Maka orang Aus pun cerita, kamilah hebat. Puak-puakan Khazraj kalah dengan kami tu. Mereka perang tak reti, kami hebat. Puak Khazraj dengar, mereka pun lawan balik. Hampa hebat mana, kalah semua dengan kami. Kami lagi hebat pada hampa, tem perang hampa kalah, kami yang kuat. Bangun pula Puak Aus, mana ada, hampa lah lemah. Khazraj bangun balik, dah kami lebih kuat. Dah mula bergaduh. Siapa yang spark api pergaduhan ni? Yahudi yang duduk celah-celah mereka. Tengah mereka duduk sebut pasal siapa paling hebat, dah mula bergaduh, dah mula lawan berlawan cakap, dah mula salah menyalah, dah mula nak pecah. Nabi pun sampai.
Nabi turun signal, abi da'watil jahiliyah tabrun wa ana baina azharikum. Apakah kamu nak berpecah belah sedangkan aku, apakah kamu nak mengajak kepada jahiliyah? Nabi sebut tu bila orang pecah ni equal dia jahiliyah. Berpecah belah jahiliyah, sembahyang banyak dai bengkak tapi bergaduh dengan orang surau jahiliyah. Mari masjid tak puas hati ketua imam jahiliyah. Mari masjid tak puas hati pada orang sebelah, mamat ni aku tabuh lagi jahiliyah, tuan-tuan. Malah saya pergi satu surau, aku tak faham. Kata ustaz, kami surau ni ada masalah. Ada jawatan sebahagian ni tak setuju. Tu depa baru ni nak ambil alih surau. Loh, jadi macam Genghis Khan, tuan-tuan. Nak ambil alih surau, pasal apa? Mereka tak puas hati program kami buat. Mereka nak buat program mereka sendiri. Tu mereka nak ambil alih. Macam-macam, pergi report sana, report sini, bawa ke pejabat mufti. Oh, macam-macam tuan-tuan. Jahiliyah. Jahiliyah ni bukan gaduh kelok pendek. Jahiliyah ni pakai kepiah serban duduk kiri kanan, tapi tafarraqu, nak berpecah. Tu jahiliyah. Tuan-tuan. Lepas tu saya suka sangat gini lah tuan-tuan. Tuan-tuan sokong mana pun, tuan-tuan suka siapa, tu tidak menyebabkan kita pecah. Sokong siapa itu khilaf. Kita kena ambil khilaf sebagai satu benda yang boleh. Lepas tu saya tak kisah sangat. Bagi saya lah, saya tak kisah sangat. Tuan-tuan jenis kelompok, kelompok tak mau buat Yasin. Nak buat solat tarawih 8, nak buat solat tarawih 20, saya raih, saya tak ada masalah. Sebab selagi mana dia duduk dalam perpecahan tapi dia boleh cantum kekuatan dengan pemikiran, maka tak apa. Saya tak condong ustaz, saya memang tak condong bab-bab tahlil ni. Tak apa. Saya tak boleh ustaz, tahlil kena buat, silakan. Lepas tu saya senang. Orang tanya saya satu soalan, saya tanya dia nak jawab lagu mana? Nak jawab boleh ke tak boleh? Tu dia. Sebab yang penting kedua-dua jawapan tu betul dan kedua-dua jawapan tu boleh pakai. Yang boleh pun boleh pakai, yang tak boleh pun boleh pakai, tuan-tuan. Macam mana? Contoh, seorang makcik tanya, ustaz, boleh tak kalau saya nak menikah, saya letak syarat pada suami saya tak boleh menikah lain? Jawapan dia, boleh tak boleh? Boleh tak tuan-tuan? Nampak sangat tuan-tuan penakut nak jawab soalan ni. Seorang perempuan mai tanya ustaz, ustaz, saya memang nak kahwin, tapi boleh tak saya letak syarat pada bakal suami saya bahawa saya tak mau dia kahwin lain? Boleh tak letak syarat tu? Jawapan tuan-tuan? Oh, nampak tak berani? Boleh tak boleh? Maka perempuan tadi boleh memilih dua jawapan. Saya boleh bagi pada dia dua jawapan. Saya tanya kak, kalau suami kak kahwin lain jadi gimana? Kalau dia kahwin lain ustaz, saya potong, dia kata. Maka jawapan saya kak boleh tak syarat tu. Kalau dia kata, saya tak apa ustaz, cuma saya teriak lah, saya menangis. Kalau dia menikah seorang ni, saya menangis lah. Saya kata kak tak boleh tak syarat tu. Nampak tak? Jawapan boleh dan tak boleh ikut keadaan. Apa ustaz kata gitu? Ibnu Abbas, datang satu orang muda, dia tanya soalan, wahai Ibnu Abbas, aku ada isteri, di siang hari Ramadan, boleh tak aku bercumbu dengan isteri aku? Kalau bahasa orang muda, ringan-ringan je, boleh tak? Tak berat, ringan-ringan je. Maka Ibnu Abbas kata, tak boleh, itu membatalkan puasa. Orang muda tanya, mari satu pakcik tua, tak larat dah. Dia pun tanya Sayyidina Ibnu Abbas, saya ni ada bini, kami ni umur 60 dah. Boleh tak saya cium dia masa Ramadan? Ibnu Abbas kata, silakan, hukumnya harus. Pemuda tadi tak puas hati. Kenapa soalan sama, jawapan berbeza? Dia kata, Ibnu Abbas, macam double standard ya.
Kontua tu tanya, boleh, aku tak boleh. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, kalau bahasa Kedah, hang lah mangkak. Kan? Hang lah mangkak, pakcik tu tua dah, dia tak lajak dah, dia mana ada apa dah. Hang tu muda, terlajak lagi lagu mana? Jawapan berbeza kerana kondisi berbeza. Tapi jawapan berbeza itu menyebabkan kita boleh bersatu, duduk dalam keadaan tidak berpecah belah. Bukan kena ikut satu jawapan, boleh pelbagai jawapan, tapi tidak berpecah belah. Sebab Islam itulah tujuan dia. Jangan berpecah belah, kerana syaitan akan datang tengah-tengah, dan musuh juga akan datang di celah-celah pecah belah tersebut. Sebab tu tuan-tuan, tajuk ni nak suruh bila kita mai solat berjemaah, kita kuat sungguh ukhuwah kita. Jangan rasa hati, jangan rasa orang ni tak betul, orang ni tak betul, saya paling tak suka. Orang yang suka mengatakan orang lain tak betul, nak dia tak betul. Kita kena bersatu padu tuan-tuan. Sebab itulah kita datang menunaikan solat jemaah, dan Ramadan menjadikan bulan kekuatan untuk kita tuan-tuan. Kita nak kuat sungguh, sebab kita dah bercantum ni tuan-tuan. Saya ni pergi banyak surau. Lama saya tak pergi surau-surau yang lama dulu saya mengajar tuan-tuan. Bila saya pergi balik, dalam hati saya kata, tak ada lah kot pakcik-pakcik ni meninggal habis dah. Bila saya pergi tuan-tuan, saya jumpa, hidup lagi. Dulu saya jumpa dia tua dah, lah ni pun lagi tua, tapi tak makan usia. Begitulah saya datang surau ni tuan-tuan. Tua-tua ke muda? Kalau ikut tuan-tuan ni veteran dah, tapi bila tengok wajah, tengok perwatakan, tengok sifat, tak rasa orang tu akan mati dalam masa terdekat ni. Tuan-tuan tahu tak kenapa orang umur panjang? Mereka umur panjang, mereka yang ada kawan, mereka sentiasa bercakap dengan kawan, mereka menjaga silaturahim. Betul lah yang Nabi kata, orang jaga silaturahim umur panjang. Bukan jaga tu, sebab bila bercakap, psikologi kita kemah, kita jadi tenang, kita akan rasa nak hidup, kita rasa ada sebab nak datang surau. Sebab kita datang surau, kita nak sembang dengan kawan. Tuan-tuan, kita jangan lupa, dulu masa kecil-kecil, kita main surau nak semayang ke nak berlari tuan-tuan? Siapa dulu masa kecil-kecil datang semayang, dia datang solat tarawih, dia memang nak beribadah. Siapa dia? Sebab tu budak-budak dulu, kalau tuan-tuan tengok gambar, mereka akan bawa pelekat selempang, pakai seluar pendek. Faham tak tuan-tuan? Sebab habis 2 rakaat, dia pun nak terjun bawah, main lari-lari tuan-tuan, main polis sentri tuan-tuan. Itu kita dulu. Nak tanya, hari ni mai surau nak ibadah tak? Salah satunya ya. Tapi hak paling besar, jumpa kawan-kawan, bersembang, dengar kuliah, boleh kita bertukar-tukar fikiran. Sebab bila kita ada sparring partner bercakap, umur kita panjang tuan-tuan. Sedap tak orang mari surau umur panjang? Sebab tu siapa yang mari surau, duduk di rumah Allah Ta'ala, lepas solat tarawih, bila kawan ajak minum, jom lepak mamak, dia balik umur pendek tuan-tuan. Umur pendek. Tapi kalau dia tunggu, umur panjang. Sebab tu kita kata, betul ke Ustaz? Tak percaya? Lah, ada kajian. Ada seorang penulis buku namanya Malcolm Gladwell. Dia tulis bukunya Outlier. Dia kata ada satu perkampungan di Amerika, orang-orang Itali. Mereka asal Itali tapi pindah mari ke Amerika. Bila mereka duduk di Amerika, didapati kampung orang Itali itu di Amerika, mereka ada 3 generasi. Tok Wan masih hidup, anak masih hidup, cucu masih hidup. 3 generasi. Bila mereka yang nak buat kajian, nak cari punca apa sebab umur mereka panjang, biasalah bila nak cari apa sebab umur panjang, cari bab makan. Tidak tuan-tuan, biasa orang kata punca umur panjang pasal jaga makan, makan sihat. Tuan-tuan rasa-rasa makan sihat umur pendek ke umur panjang? Tuan-tuan makan rebui, makan beras perang, makan nasi segenggam, kemudian tak ada goreng-goreng, umur panjang ke pendek? Ada satu tuan haji tu, dia duk rasa dia dah gemuk, dia pun buat makan sihat. Dia makan rebui ni, rebui, semua rebui.
Lalah masuk 2 bulan, dia pening tuan-tuan. Dia kata, tak boleh makan lagu ni, naik serabut dah. Nak kena makan ayam goreng juga, tuan-tuan. Maka bila dibuat kajian di Itali tadi, di kampung Itali tu, kaji bab makan mereka langsung tak makan sihat. Mereka makan pizza, mereka makan spaghetti, mereka makan macaroni cheese. Semua hak mana makanan Itali yang berlemak-lemak, itulah orang-orang veteran makan. Maka kata, tak boleh jadi ni. Patut kesihatan punca mereka hidup panjang. Tuh, rupanya bukan. Kaji yang lain, emosi. Rupanya mereka umur panjang setelah dibuat kajian adalah kerana emosi. Orang-orang veteran yang berstatus datuk nenek ni, mereka ada kawan-kawan yang masih hidup. Mereka sonok hari-hari sembang di kedai kopi. Jumpa tegur, hai. Paling mustahak, cucu akan bimbing tangan Tok Wan pergi kedai. Yang bestnya, Tok Wan akan bagi suatu nasihat kepada cucu-cucu dia. Kena buat gini. Kita orang berdagang, kita bukan orang tempatan. Kalau main duduk di Amerika ni, duduk buat lolang, duduk buat long line, kita lemah. Kena terus kuat, kuasai Amerika. Tok Wan ada motivation untuk bagi pada cucu-cucu. Cucu pula dengar dan ambil pengalaman. Kalau macam ni, macam mana Tok Wan? Kalau nak buat gini, macam mana Tok? Kalau macam ni, okey tak? Menyebabkan cucu sentiasa ada hubungan dengan Tok Wan mereka. Dan anak ataupun ayah kepada cucu tadi akan sentiasa berdamping. 3 generasi akan ada di kedai kopi. Orang tua umur panjang yang muda tetap nak minta nasihat kerana mereka ada purpose hidup yang kuat. Apa dia? Tak mau berpecah, nak kuat, nak pegang ekonomi kekuatan di Amerika Syarikat. Tuan-tuan, cuba bayang kalau itu jadi. Setiap kali kita main surau, kita heret cucu kita. Setiap kali kita main surau, ada 3 generasi. Setiap kali kita main surau, hak tua-tua sembang dengan sama-sama geng mereka. Hak ayah-ayah cakap dengan sama-sama mereka. Anak-anak berlari macam biasa, tuan-tuan. Lah ni susah sikit nak tengok budak-budak berlari di masjid. Dulu ramai, tuan-tuan. Dulu time Ramadan ni budak berlari, bakat merecun. Tok Imam bila baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, dia tamat surah Al-Ikhlas, lompat, tuan-tuan. Pasal budak-budak main merecun di luar. Qul ya ayyuhal kafirun, pom! Terus inna a'tainakal kautsar, lompat surah lain, tuan-tuan. Budaya itulah budaya kekuatan yang ada pada kita. Sebab tu benda-benda ni, tuan-tuan, nampak simple, tapi musuh orang tak Islam, mereka yang ada nak bermusuhi kita, ataupun orang Islam yang hormat kita, respect dengan apa yang kita ada. Mereka tak ada budaya ni, tuan-tuan. Mereka mungkin setahun sekali ambil ginsang. Mereka tak ada perbincangan begini. Mereka tak ada duduk begini. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu video dibuat dalam YouTube. Apa pandangan orang Cina ni kepada orang Melayu? Adakah orang Cina tak suka kawan orang Melayu? Bagus video tu dia buat. Dia dapati rupanya orang-orang Cina sangat suka nak kawan dengan orang Melayu. Cuma mereka takut nak masuk ke mana tak tahu. Tapi kata mereka, saya suka kawan orang Melayu sebab orang Melayu tak hanya fikir duit. Kalau kawan dengan sama-sama orang Cina, mesti semua benda duit. Semua benda duit. Semua benda untung. Untung. Untung ya. Tapi bila cakap dengan orang Melayu, ada cakap untung sikit, ada cakap family sikit, ada cakap kahwin 2 sikit. Dia macam-macam, tuan-tuan. Topik macam-macam. Dia rasa hidup bila dapat kawan dengan orang Melayu. Kita memang gitu. Time kita minum, apa yang kita sembang? Semua benda kita sembang, tuan-tuan. Nak beritahu, kekuatan ini kena pertahankan. Cuma kena tambah satu nilai. Apa dia? Boleh tak saya nak minta jasa baik, tuan-tuan? Bagilah semangat pada orang-orang muda. Tu saja, tolong, tuan-tuan. Saya tak boleh akses mereka. Bila saya datang kuliah, macam inilah. Kuliah-kuliah saya kebanyakan orang-orang veteran. Lepas tu banyak kali bila saya ceramah, saya suka hentak meja dulu, tuan. Saya ceramah, saya hentak meja. Saya ceramah, hentak meja. Makcik tu, Astaghfirullahalazim. Ustaz saya jantung, Ustaz. Jadi nak semangat, saya tak boleh, tuan-tuan.
Tapi nak akses orang muda susah. Tuan-tuan boleh akses mereka kerana dia cucu tuan-tuan, dia anak-anak tuan-tuan. Apa yang nak akses dia? Kena bercakap dengan mereka. Ingat, tak lama lagi kalau kamu tak buat apa-apa, Malaysia ni akan terlepas ke orang. Ini memang tanah air kita, tapi satu hari terlepas ke orang. Rosyamno cerita pasal kampung Kerinci. Kita dengar tu sedih tuan-tuan. Dulu setinggan kawasan tu kawasan orang Melayu. Mereka duduk kawasan tu, rumah setinggan. Masa tu tak ada orang nak up mereka, tak ada orang nak bangkit mereka. Jadi mereka duduk setinggan. Rosyam cerita, masa duduk jadi pelakon dah orang kenal, dia masih lagi miskin. Dia ada satu van, dalam van tu penuh dengan baju untuk berlakon. Tapi duduk mana? Rumah setinggan lagi. Mak ayah dia duduk rumah setinggan. Nama dia bukan Rosyam Noh, nama dia Muhammad Noh bin Syamsuddin tuan-tuan. Tapi cuba dia pakai nama apa nama? Bintang filem Muhammad Noh, tak jadi. Kan? Muhammad Noh membintangi filem Castello, tak jadi tuan-tuan. Jadi dia tukar nama Rosyam Noh. Rosyam Noh ambil mana? Noh tu mak dia. Rosyam tu, Ros tu mak dia. Noh tu nama dia. Rosyam, Syamsuddin tu ayah dia. Ros itu mak dia, Syamsuddin ayah dia. Noh tu baru dia, baru jadi Rosyam Noh. Tu baru betul. Kita tu ingat nama Rosyam Noh sungguh. Nama dia Mat Noh. Duduk kampung setinggan. Tapi dia cerita, yang menariknya, kebetulan dia pergi ceramah di Takaful Ikhlas. Dia kata, tapak Takaful Ikhlas buat bangunan ni, inilah dulu tempat saya duduk kampung Kerinci. Kami main sini. Tuan-tuan, kalau ayah-ayah bagi tahu, kita nak biar nasib kita kah? Dulu kita ada tanah, kita boleh bermain di setinggan. Kalau tuan-tuan tengok dulu ada cerita setinggan, tuan-tuan tengok cerita setinggan yang Syamsuddin melakon tu. Oh, tuan-tuan drama pun tak tengok. Quran baca kot. Dulu ada filem setinggan. Filem setinggan tu tuan-tuan, saya tengok filem tu. Ada lagi filem tu masa tu lakonan Syamsuddin, dia jadi dia jadi guard di Kilang Pernet. Kilang Pernet ada dah dalam filem tu. Tapi kawasan ni masih lagi setinggan tuan-tuan, sampai boleh buat filem setinggan. Dulu kawasan ni semua orang kita, orang Melayu kita, alhamdulillah. Dan hari ni tuan-tuan berjuang kerana tuan-tuan pertahankan sini. Tuan-tuan duduk beli rumah sini, bersusah payah sini. Tuan-tuan tak tinggal kawasan ni. Tuan-tuan, apa yang kita buat ni macam orang Cina buka Chinatown di mana-mana kawasan, di Amerika, di mana-mana kawasan tuan-tuan. Mereka beli tanah, jaga tanah di situ. Kita juga kena sebut benda yang sama. Kalau pak mati, rumah ni ku tinggal ke hampa jual, habis. Hampa jual pula pada orang tak Islam, habis. Habis tu nak kena buat apa? Hampa kena berjuang. Hampa kena anggap kerja hampa jihad. Hampa kena anggap mempertahankan tanah air jihad. Hampa kena anggap beli aset itu jihad. Hampa kena anggap jadi orang kaya itu jihad. Hampa kena anggap mempertahankan Kuala Lumpur ni berada di tangan orang Islam itu jihad. Kalau boleh sebut gitu baru kemah. Sebab apa? Kalau tak cakap gitu, lama-lama semua pakat pindah keluar tuan-tuan. Saya dapati banyak dah. Mak ayah duduk Ampang, anak beli rumah mana? Balakong. Bila tanya pasal tak beli rumah sebelah ayah, oh gila ustaz, 700,000 lah. Nak pakai duit apa? Bukan nak pakai duit apa. Kenapa tak fikir nak jadi kaya supaya rumah tu boleh beli? Kenapa nampak itu dunia? Itulah akhirat. Sebab bila beli rumah menyebabkan kamu duduk di situ, kamu orang agama, kamu ada kehebatan Islam, menyebabkan Islam berkembang sebab kamu ada di situ. Tapi kalau yang beli rumah tu surau pun tak pi, duk buat report pasal surau, pasal azan, maka kamu musibah. Batu jadi kaya bukan sunat. Menjadi kaya itu wajib untuk berada di tengah Kuala Lumpur ni.
Kalau semua bagi nasihat ke anak-anak, macam orang Itali tadi bagi nasihat pada cucu mereka, agak-agak lagi 10 tahun, 20 tahun, apa jadi? Cucu kita akan ingat jasa kita, akan kata, Tok Wan aku selalu cakap kat aku, ni muka bumi ni tanah air tak boleh tinggalkan. Dapat balik muka bumi ni, beli balik tanah adalah jihad. Aku jadi kaya lah ni pasal Tok Wan aku suruh aku buat benda ni. Oh, memang kita mati dah masa tu, tapi kita mati dalam keadaan tenang. Kubur kita boleh diletak di tengah-tengah Kuala Lumpur ni. Anak-anak cucu kita boleh beli satu tanah lagi untuk nenek-nenek kami bersemadi di tengah sini. Sekarang ni tuan-tuan nak tanam di mana? Tanah aku sempit, tanah aku sempit. Di kawasan saya, tuan-tuan Ampang sana, kawasan tanah perkuburan dah sempit, terpaksa pindah pergi ke UK, ke UK Perdana ke mana dah. Tak boleh penuh. Tak ada ke orang Islam administratif beli tanah belakang ni? Tuan-tuan dah dengar cerita Nirvana? Bukan Nirvana kumpulan rock tu, Nirvana hak buat apa? Jerat Cina tu. Tuan-tuan, jerat Cina hak Nirvana kawan tu buat, dia senarai dalam bursa saham tuan-tuan. Maknanya orang boleh beli share. Nak apa nama tanah perkuburan Cina ni hebat. Punca dia, owner yang buat Nirvana tu simple dia. Dia dulu taklah kaya. Tiba-tiba masa zaman tu dia sayang kepada mak mertua dia. Bila sayang pada mak mertua dia, bila mak mertua dia mati, nak dikebumikan mak mertua dia, tak cukup, susah payah. Maka dia kata tak boleh. Aku lepas ni nak beli tanah, nak buat supaya bila orang nak kebumikan, dia pun boleh kebumi di sini. Tapi sebab pemikiran dia bisnes, dia jadikan bisnes. Mati pun bisnes tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita, cuba bagi galakkan gitu. Anak-anak kita banyak potensi, cucu kita banyak potensi. Jangan kita sekat potensi mereka. Saya dulu tengok banyak ayah-ayah sekat potensi anak-anak. Dululah zaman saya, kawan saya tu, dia anak ustaz tapi dia pandai main gitar. Kalau dia main gitar ni tuan-tuan, berberat dia punya tu. Tapi pak dia pergi ambil gitar tu, hempuk bagi pecah. Hang tak usah duk buat kerja jahanam ni, syaitan ni. Hang kena jadi ustaz. Ustaz, kawan tu kata. Dia tak boleh jadi ustaz, dia meminat gitar. Cuba ayah dia yang ustaz tu kata, teruslah main gitar, tapi buat lagu Islam. Kalau rock pun rock Islam. Cuba buat macam rock Islam. Itu yang dulu di Indonesia. Budak-budak pesantren yang pandai main gitar, main lagu, tubuh satu band. Namanya apa? Wali Band. Tuan-tuan pernah dengar nama Wali Band? Yang nyanyi lagu, ingat sakit, ingat mati, ingatlah saat kau sulit, ingat-ingat hidup ini, hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat-ingat sobat, ingatlah akhirat. Nampak? Sebab ada Wali Band, ada lagu tu. Kalau tidak, tak ada lagu tu. Kalau tak ada lagu apa? Para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo goyang yuk. Tuan-tuan, tak ada nak. Betul, kita gila kepala apalah lagu tu. Kita tak bina, orang lain bina, tuan-tuan. Kita pun geleng, habislah tanah ni, habislah tempat kita, tak ada siapa nak tolong. Ya Allah, kami dizalimi. Saya selalu sebut, jangan ajar anak kita dan diri kita bermain permainan ini. Apa dia permainan jangan main? Permainan dipanggil play victim. Bermain diri selalu jadi mangsa. Jangan. Kita ni orang Melayu selalu kena tindas. Kita ni orang Melayu selalu kena perkotak-katik. Kita ni mudah betul kena tipu. Ucapan itu play victim. Tuan. Dia suka main nada, dia kena. Dia suka main nada, orang nak makan dia. Dia suka main nada, orang nak tindas dia. Patut bila anak kita main permainan tu, kata kat kita, susah lama, payahlah. Orang Melayu ni bukan terhenti. Hang jangan cakap lagu tu, muak terus bangkit. Terus angkatkan pelekat akan mati. Hang jangan dah buat kerja lagu tu. Tak boleh. Kita kena bangun, kuatkan. Kita ni orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur ni dah banyak lumpur dia kena, dia boleh bangun. Patut itu semangat kita.
Bukan mari surah balik surah saja. Sebab tu saya selalu kata kepada ustaz-ustaz lain, tolonglah, jangan bagi ceramah anda di tengah Kuala Lumpur ni peringat ke orang sampai orang lena. Orang syok main kuliah ni dia dua. Satu, lawak. Hak kedua, boleh lena. Ustaz tu cakap tak jelas, tuan. Sesungguhnya kematian itu pasti. Lena tu kan. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni tak payah buat apa dah. Ibadah sahaja. Sebab dunia ni kita akan tinggal. Itu semua ucapan melemahkan orang yang datang. Sebab mereka yang mari solat subuh ni, Allah iktiraf sebagai mujahiduna fi sabilillah. Orang yang berani. Sebab mereka yang berani datang solat subuh. Tuan-tuan ingat senang ke nak mari solat subuh ni dah. Tapi sebab kita dah rutin, kita biasa. Tapi orang lain, nak bangkit subuh pun payah, tuan-tuan. Tiba-tiba dengar kuliah, dengar tazkirah, semua bagi lemah. Kiamat nak datang lah. Tak lama lagi nak mati. Kita patut tak ada istilah tak lama lagi nak mati. Yang kita kena takut, kalau aku mati, tiba-tiba aku tak tinggalkan sesuatu kepada anak-anak cucu aku ini dengan semangat, dengan pendirian, dengan kekuatan, dengan keilmuan. Apa jadi pada mereka nanti? Takut aku. Patut itu. Bukan, takutnya nak mati, nanti malaikat tanya nak jawab apa? No. Malaikat tanya, jawab je lah. Dia takut nak jawab apa siapa? Mayang subuh dah. Zuhur semayang dah. Cuma salah sikit-sikit tengok perempuan. Tu ya. Perempuan ada Allah. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Takut nak jawab dengan Allah Ta'ala. Letih ni tak. Yang patut takut, kita mati, ada tak soalan ni? Wa ma sya'nu ibnuka wa ma sya'nu banatika. Apa urusan anak-anak kamu? Urusan anak perempuan kamu macam mana? Selamat tak? Kamu dulu tinggal apa? Bukan gaduh tinggal harta, tinggal akidah, tinggal perjuangan, tinggal semangat, tinggal pada mereka bangunkan diri. Sampai dia kata, terima kasih ayah. Ayah selalu bagi nasihat. Macam saya ni, ayah dah mati. Ayah mati awal, tuan-tuan. Ayah ni alhamdulillah dia tak nak sakit apa. Cuma dia mati awal kerana dia pengisap rokok tegal. Dia berpindah daripada rokok daun, lepas tu rokok skrit. Lepas rokok skrit tak puas hati, gudang garam, tuan-tuan. Gudang garam tu menyebabkan dia mati awal, tuan-tuan. Ayah saya, mak saya kata, abang, ayah hang berhentilah rokok. Dia kata berhentilah ni. Bayar buruk, berhenti ni. Ni aku tak isap berhenti, saya kira aku isap balik. Betul aku berhenti. Tuan-tuan, bayar buruk. Ayah saya ni, tuan-tuan, sampai terlena rokok di tangan. Jaga rokok balik. Hamil mati cepat. Jadi kalau tuan-tuan kalau nak ikut sunnah ayah saya, silakan, tuan-tuan. Tapi lebihnya dia, walaupun dia macam tu, rokok kuat, satu benda yang saya tengok, dia jumpa saya hari-hari bagi semangat. Abang terus Saya dulu lemah bila balik. Yalah kita ni kuliah tak pandai buat lawak macam Kazim. Kita tu terperangkap tu. Mai tengok ustaz ni buat lawak, nyanyi lagu Hindustan. Kita tak pandai. Orang duk gelak tengok ustaz tu. Kita kata lemah. Ayah saya bagi semangat. Dia kata, abang terus ya. Abang ceramah ni okey dah. Abang terus ya. Abang buat. InsyaAllah satu hari orang minat. Walaupun lama sikit. Abang, kerja abang ni lah paling baik. Abang kerja, abang tak perlu sibuk nak cari rezeki. Orang bagi duit kuliah ke abang, dah tentu duit kuliah tu bersih. Dapat 100% bersih. Lepas tu abang ibadah, dapat duit masa sama ibadah. Mari tuan-tuan. Ayah saya dia suka pegang abang. Abang terus. Ayah yakin abang. Cuba bayang kalau itu ayah saya bagi. Kalau tuan-tuan bagi pada anak-anak tuan-tuan macam tu agak-agak. Lepas kita mati, tak teringat dia. Dia kata, ayah tak ada. Macam saya sekarang, pening kepala bila ayah tak ada. Bila ada masalah, jadi serabut, tuan-tuan. Ayah saya seronok, dia tak ada marah apa. Dulu saya nak kahwin 2. Saya telefon mak saya dulu. Mak, saya nak kahwin seorang lagi. Mak saya macam biasa, tak tahu, tanya ayah hang. Saya pun telefon ya saya. Ni ya, abang nak kahwin seorang. Bagus, berani. Hang kena terus benda baik, jangan berhenti. Tuan-tuan. Baru semangat, tuan-tuan.
Sebab tu kita kata bahawa kalau kita biar habis. Yang tu saya masukkan tadi. Tak boleh. Kerja kita hak tu. Tuan-tuan kena buat kerja yang tu. Mari dengar kuliah. Cerita balik pada orang-orang di bawah. Tak boleh hampa kena terus. Kalau hampa biar, lepas ni orang pukul lagi orang kita pasal nak puasa tak boleh. Lepas letak pistol atas kepala. Kalau kita tak buat satu jadi toki, kita duduk jadi kuli. Lepas ni cerita ni ulang balik. Patut benda tu. Petusan nanti dia pun nak buat macam mana? Manusia jangan takut. Bila kita bagi why, kita bagi tujuan pada mereka, cara mereka tahulah. Kita tak perlu ajar cara, kita perlu ajar semangat. Kita perlu bagi sebab kenapa dia kena buat. InsyaAllah dia tahu sebab tu, jelas sebab dia, tahulah dia nak buat macam mana, tuan-tuan. Dan ni ada satu iklan duduk di billboard tu, iklan baju tanpa gosok, tuan-tuan. Sabela, tuan-tuan tengok perasan iklan tu. Sabela, 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 tuan-tuan. Tu dia iklan tu. Bagus dah dia buat, rajin, dia suami isteri, buka gudang, baru ni dia taja apa nama Gergavaganza, tak salah saya, dia taja satu program, juara lagu, dia taja anugerah juara lagu AJL. Dia seal dia banyak. Nak cerita apa? Orang tu bangun sendiri, tak ada siapa bagi semangat. Cuba masa dia tengah bangun, ustaz-ustaz pun kata, abang teruslah, ini kerja jihad. Abang selamatkan orang Islam, memberi pekerjaan pada orang Islam, menyebabkan orang Islam pakai baju boleh tutup aurat. Abang dikira jihad. Kalau semua orang bagi tahu lagu tu kat dia, dia lagi semangat. Dia kata, alhamdulillah aku buat kerja agama. Tapi semua cakap nada ni, tu semua dunia semua. Tu semua dunia semua. Kita ni tak lama dah nak mati. Duk sibuk apa? Memang kita nak mati, tapi anak cucu kita belum mati. Kiamat dah dekat kan, tuan? Jangan terperangkap dengan ucapan tu. Kiamat dekat bila? Nabi datang tu dekat dah kiamat. Tapi kiamat lagi tak? Belum. Selagi belum kiamat, tanda kiamat belum. Maka jangan pesan tinggal dunia sebab kiamat nak datang. Yang kita kena pesan, kiamat datang pun hampa kena terus menguasai muka bumi ni. Patut gitu. InsyaAllah kali itu kita pesan, satu hari nanti kawasan kita ni akan kembali. Tanah-tanah di sini akan dibeli oleh anak-anak cucu kita balik. Itu impian saya. Perusahaan-perusahaan akan naik balik di tangan anak-anak Islam kita. Mereka akan bangun, kuatkan. Sebab mereka dengan ayah mereka selalu kata, tak boleh, hang kena terus, hang jangan berhenti, hang jangan berhenti. Kita tak mau nada ni. Bila anak kita mula buat kerja payah, buat bisnes, susah payah nak bangunkan company dia, kita pergi balam dia. Apa? Kita kata apa? Yalah, dulu mak ada habaq masuk poli, yang tak mak. Kerja poli senang. Tolong jangan balam benda tu. Bila dia tengah susah hati balik jumpa kita, kita kata teruslah, terus. Macam yang saya pesan, abang terus, abang jangan takut. Orang kata apa tak penting. Yang penting abang buat benda betul. Sekali, tapi kalau abang ceramah kata ke orang, ayah tak suka. Saya dulu pernah ceramah kata ke orang. Yalah, kita terperangkap tengok ustaz tu kata orang ni, kita bertumpang sekaki. Ceramah-ceramah kata ke orang tu, cuma kata orang ni. Dalam masa tu lah ada cerita-cerita pemimpin jahat ni, kita pun terlibat sama. Ayah saya terus gosok, bang, abang ceramah okey dah, cuma abang jangan kata ke orang kalau abang nak pinjau. Kalau abang kata ke orang, abang pendek umur. Sungguh tuan. Saya pegang pesan ayah saya tu. Mana tempat saya tak masuk? Baru ni saya masuk kem askar, tuan-tuan, terendah. Sambutan Hari Angkatan Tentera ke-88. PTD, Panglima Tentera Darat tu suka, dia panggil saya, tuan-tuan. Dia pun sampai kata, ustaz buat apa kat PTD sampai dia minat semua dengan ustaz? Saya tak ada apa, saya menyanyi, saya bagi semangat. Askar ni, dia pun duk rasa dia pun jahat. Dia pun duk rasa dia pun buat benda banyak tak baik. Saya cuma kata, tuan-tuan, para pegawai sekalian, tuan-tuan ada can masuk syurga. Tuan-tuan dengan kerja, tuan-tuan boleh masuk syurga. Ada seorang panglima besar, tuan-tuan, bawah sikit pada PTD tu, dia mari jumpa saya, dia kata, ish, jarang orang bagi harapan macam ni kami. Lalu orang kata kami masuk neraka dah, ustaz. Tapi bila ustaz bagi harapan, seronok kami. Orang nak harapan dia, orang nak benda tu, orang nak semangat, orang nak kata dia boleh. Walaupun dia salah banyak, dia nak orang kata dia boleh. Bagi ruang pada dia balik dengan Allah Ta'ala. Sebab bagi ruang tu lah dia pun pegawai kalangan kata apa kat saya, dulu ustaz tak ada ceramah-ceramah.
Dulu semua, lepas tu si baju hijau sedang berjuang. Tu lah. Tu lagu-lagu dia. Lah ni ada ceramah agama. Sebab apa? Sebab kita bagi harapan. Kita suruh mereka buat. Kita puji mereka bahawa jalan mereka tu besar. Baru mereka nak cerita. Baru saya tahu. Masa makan tu baru saya tahu. Ustaz, mereka masuk askar lah ni, tak ada yang tak boleh agama. Mesti boleh. Dia mangkap terang mana pun, dia masuk saja askar, dia ke beragama. Pasal apa? Saya tanya. Sebab jadual harian dia dah agama. Lepas daripada bangun subuh, kalau kena lari dulu, lepas tu solat subuh mesti berjemaah. Kalau tak solat subuh berjemaah, boleh kena tindakan tata tertib, boleh masuk lokap, adalah undang-undang. Oh, baru saya tahu. Hak mana askar-askar kita ustaz baru masuk, hak tak sunat, kita tolong bagi sunat. Saya kata, ada ke askar ni tak sunat? Banyak ustaz. Tuan buat macam mana? Kita selak seorang-seorang. Tengok belalai gajah ustaz, kita sunat. Lepas tu dia kata apa lagi? Setiap pegawai nak pergi khusus naik pangkat, kena melengkapi kelas asas fardu ain. Dia mesti boleh baca Quran, mesti tahu hukum hakam, mesti reti fardu ain. Kalau tak reti, tak boleh naik pangkat. Oh, baru saya tahu. Maknanya dah banyak agama dibuat setelah kagat masuk. Yang menarik lagi dia kata apa? Mana-mana regimen askar Melayu Diraja yang dapati minum arak, kena tangkap, masuk lokap. Arak tak dibenarkan. Dulu askar dengan arak kan tak lari jauh kan? Lah tak ada benda tu. Sebab kita selalu bagi harapan, tak pukul mereka, selalu tak kecam mereka. Lepas tu saya tak guna teknik kecam. Menyebabkan bila orang kata, hang tak kena ban. Nak kena ban pasal apa? Saya pergi mana pun saya bagi orang semangat. Saya pergi mana pun saya suruh orang jadi baik. Saya jumpa Nelofa, saya suruh dia jadi baik. Saya kata Nelofa terus berada dalam rancangan meletup. Sebab bagus rancangan tu. Sebab bila kamu pakai tudung, orang tengok, orang tiru tudung kamu. Dia kata apa kat saya? Dia kata jarang ustaz-ustaz kata kena terus rancangan tu. Ustaz lah seorang-seorang yang suruh saya terus. Tapi malam dia kahwin dengan Riz. Dia tak kahwin dengan aku tau. Dia ceritanya adalah tak bagi faham. Kalau kita faham konsep ni tuan-tuan, kita faham bahawa hidup ini itulah. Dia kena terus berjuang, kena terus bagi semangat, kena terus. Itulah kerja kita orang tua-tua. Jangan tuan-tuan nak pergi angkat pedang, nak buat kerja, nak menyangkut. Tak payah. Kerja kita ada orang bawah. Kita ni ketua pada anak-anak dan cucu kita. Bagi semangat ni dekat raya ni. Dia mesti balik raya main rumah kita. Masa itulah kita bagi semangat. Kata anak-anak cucu Tok Wan. Tuan-tuan puji, tuan-tuan kena puji. Cucu Tok Wan hebat-hebat. Syukur, seronok, alhamdulillah. Kalau boleh jadi orang hebat lagi, Tok Wan suka. Tu, anak-anak abah ni dah kuat dah. Bagus, teruskan perjuangan. Jangan berhenti. Macam tu tuan-tuan. Kali itu kita bagi, tak ada sebab. Kenapa? 10 tahun, 20 tahun lagi mereka tak boleh dapatkan balik hak-hak tanah di sini, dapatkan ruang di sini, mereka akan dapat balik tuan-tuan. Kita nak rumah 700,000, 800,000 tu anak kita beli, mereka ada duit, mereka ambil balik. Bila mereka ambil balik, nanti bila ada tanah satu lagi, mereka upgrade masjid sebab melalui duit yang mereka ada. Sikit-sikit tuan-tuan, insya-Allah dia jadi. Kalau tidak percaya tuan-tuan, lagi 10 tahun surah ni tak ada siapa. Pasal tuan-tuan dah mati. Bila tuan-tuan mati, rumah tuan-tuan pasti tuan-tuan jual. Pasal nak bagi pada 7 anak. Bila jual, kena lambat, nak tak boleh jual, siapa nak ambil? Itu soalan dia. Mari sama-sama kita buat tuan-tuan, insya-Allah. Mempertahankan Islam di Kuala Lumpur ini adalah dengan mengajak anak-anak kita, cucu kita, supaya mereka boleh sambung apa yang kita ada, insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Jangan berpecah. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah beri, nikmat persaudaraan di kalangan kita. Cukup sekali tu, insya-Allah. Di belakang sana ada tabung tuan-tuan. Kalau ceramah hari ini berkesan, tuan-tuan bagilah duit. Nak tahu ceramah ni berkesan tak berkesan, tengok tabung penuh ke tak ni. Kalau tabung kosong tu tak ada apa. Jadi tabung ada di belakang sana tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah semangat. Mudah-mudahan dengan semangat tuan-tuan menguatkan lagi kerja kami untuk berjihad ni, membetulkan orang. Sebab kerja kami nak suruh orang betul ya. Bila orang betul, insya-Allah muka bumi betul, insya-Allah. Terima kasih atas semangat tuan-tuan. Sebab apa? Duit-duit tuan-tuan tu saya akan buat video, saya akan sebar dalam Facebook, dalam YouTube. Tunggulah sampai satu hari nanti kami siapkan application
untuk ustaz-ustaz berkumpul dalam tu. Kita akan buat pengisian banyak ustaz dalam tu. Mudah-mudahan anak-anak tuan-tuan boleh akses dengan ustaz-ustaz itu, dan app itu nanti akan menyebabkan mereka boleh dekat dengan agama walaupun mereka kadang-kadang tak sempat datang surau. Betul, kadang-kadang bila sibuk sangat tak sempat, tapi mereka tetap ada agama. Itu niat kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ni akan menjadi kekuatan. Sebab ni baru base pertama saya buat application untuk kumpul kau ustaz. Tak siap lagi, jangan tanya apa nama aplikasi ustaz, tak siap. Baru start up, baru mula-mula buat, baru kita start dari segi pergi ke syarikat untuk bayar syarikat buat. Dan alhamdulillah kita dah mula start bayar tu pun tak ada duit. Saya pun khayal lagu ni lah, kalau ada duit saya bayar sampai dia jadi. Mudah-mudahan jadi tuan-tuan, agama akan lagi berkembang insya-Allah. Terima kasih dengan sumbangan tuan-tuan di luar sana. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadikan Islam makin kuat di atas muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.